Allahumma 'allimna Rabbi yassir. Ini notanya bab 11. Babud du'a lil marid bisyifa' 'inda al-'iyadah. Baik, hadis di bawahnya ialah hadis yang ke-3104. Sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan baca hadis dengan terjemahannya. Wa bihi qala haddatsana Harun bin Abdullah qala haddatsana Makki bin Ibrahim qala haddatsana Al-Ju'aid an Aisyah binti Sa'd anna abaha qala اشتكيت بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. Seterusnya hadis yang ke-3105. Wa bihi qala haddatsana Ibnu Katsir qala haddatsana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Abi Musa al-Ash'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at'imul ja'i' wa'udul marid wa fukkul 'aniyah. Qala Sufyan wal 'ani al-asir. Kita balik semula ke tempat mula-mula baca tadi untuk melihat terjemahannya. Bab mendoakan orang sakit supaya sembuh ketika melawatnya. Itu bab yang ke-11. Kemudian hadis di bawahnya, ini Harun bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, katanya Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, katanya Al-Ju'aid meriwayatkan kepada kami daripada Aisyah binti Sa'd bahawa ayahnya berkata, aku telah jatuh sakit di Mekah, maka Nabi SAW datang melawatku. Baginda meletakkan tangannya di atas dahiku, kemudian mengusap dada dan perutku sambil mengucapkan ini doa, sambil dia baca doa ini, yang bermaksud, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Imam Abu Daud berkata, Ibnu Katsir meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Mansur, daripada Abi Wa'il, daripada Abi Musa al-Ash'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan makan kepada orang yang lapar, melawatlah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang tawanan. Itulah dua hadis di bawah bab ke-11 yang kita telah baca tadi. Ini bab yang ke-11, iaitu bab mendoakan orang sakit bisyifa, dengan kesembuhan. Maksudnya supaya dia sembuhlah. Itu sebab doa. Ketika mana? Ketika melawatnya, ketika mengunjunginya atau menziarahinya. Doa tu ketika itulah. Ini bab ni, di bawah ni Imam Abu Daud kemukakan dua hadis. Dua hadis yang sebenarnya berdasarkan setengah-setengah nuskah kitab Sunan Abu Daud, hadis yang kedua yang kita baca tadi
tidak ada di bawah bab ini. Nanti kita bila sampai di situ saya akan tunjukkan. Dia bersambung dengan bab selepasnya. Begitulah kira-kiranya. Baiklah. Hadis yang ke-3104 ni, iaitu hadis yang mula-mula di bawah bab ke-11 ni, Imam Abu Daud ambil atau terima daripada Harun bin Abdullah. Siapa Harun bin Abdullah? Baik, kita tengok di sini. Harun bin Abdullah bin Marwan Al-Hammal Al-Baghdadi Al-Hafiz. Dia ni hafiz, terkenal sebagai hafiz hadis. Seorang perawi thiqah. Riwayatnya terdapat di dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang utama, termasuklah kitab Sunan Abu Daud yang sedang kita baca sekarang. Dan ini salah satu riwayatnya. Salah satu riwayatnya. Itulah Harun bin Abdullah. Beliau berkata, Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami. Siapa pula Makki bin Ibrahim ini? 98. Makki bin Ibrahim Al-Hanzali Al-Balkhi Al-Hafiz. Ini juga hafiz. Hafiz hadis. Abu Sakan adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Yazid bin Abi Ubaid, Ja'far As-Sadiq dan ramai lagi orang-orang lain. Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Ibnul Musanna, Ibnu Bashar, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ad-Daraqutni dan lain-lain mengatakan beliau perawi thiqah. Makki bin Ibrahim adalah salah seorang guru Imam Bukhari yang tertua, antara kibar syuyukh Imam Bukhari. Makki bin Ibrahim adalah salah seorang paling banyak hadis-hadis thulathiyat Imam Bukhari diriwayatkan daripadanya, iaitu sebanyak 11 riwayat. Di dalam Sahih Bukhari hanya terdapat 22 hadis thulathiyat sahaja. Hanya daripada beberapa orang perawi sahaja Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis thulathiyatnya. Antara mereka ialah Makki bin Ibrahim dan Abu Asim An-Nabil. Menurut Ibnu Sa'ad, Makki bin Ibrahim meninggal dunia pada tahun 215 Hijrah. Itulah serba sedikit tentang Makki bin Ibrahim. Sebab kita dalam syarah ni kita tidak beriltizam untuk sebut dengan sangat detail, terlalu detail tentang perawi-perawi. Itu pun asalnya dah banyak dah. Dalam setengah-setengah kitab tu tak ada pun. Kalau ada pun ringkas sangat. Baiklah. Contohnya kita tengok di sini Harun bin Abdullah Makki bin Ibrahim. Harun bin Abdullah Makki bin Ibrahim langsung tak ada. Maulana Sahranpuri tak ada tulis langsung. Baik biodata Harun ataupun Makki bin Ibrahim. Yang adanya ialah Al-Ju'aid sahaja yang disebutnya. Sebab kira-kiranya dah ada di tempat lain sebelum ni. Ini pasal kita mulakan dari tengah ni. Jadi daripada awal Sunan Abi Daud tu dah banyak kali dah kira-kira bertemu dengan Makki bin Ibrahim ini. Baik, Makki bin Ibrahim sebagaimana yang saya tulis di sini, salah seorang guru Imam Bukhari yang tua. Dan dia ni adalah anak murid Imam Abu Hanifah. Itulah tua tak tuanya. Anak murid Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Bukhari dengan Imam Malik pun dia tak ada. Tak sempat. Imam Abu Hanifah ni sebelum tu lagi. Dia ni murid Imam Abu Hanifah. Imam Bukhari sempat
menerima hadis melalui dia, daripada dia. Sebab itu kata antara, salah seorang lah. Paling banyak hadis-hadis thulathiyat Imam Bukhari. Hadis thulathiyat Imam Bukhari ialah hadis yang menjadi kebanggaannya kerana perantara di antara beliau dengan Rasulullah hanya ada 3 orang sahaja perawi. Di antara Imam Bukhari dengan Rasulullah hanya ada 3 orang sahaja perawi. Mana sedikit, semakin sedikit perawi bagi sesuatu hadis itu, semakin tinggi, dianggap tinggi sanad itu. Bagi Imam Bukhari, 3 tu pun paling sedikit tu. Itu hanya ada 22 saja hadis. Dalam berapa ribu lebih, 7,000 lebih hadis tu, hanya ada 22 saja. Hadis thulathiyat, dipanggil thulathiyat. Kalau hadis 2 terdiri daripada 2 orang perawi, sunaiyat. Kalau 4, rubaiyat, dan begitulah seterusnya. Ada 22. Jadi Imam Bukhari ambil daripada dia saja, daripada 22 tu 11. Lepas tu daripada orang lain tak ada sebanyak itu. Tak ada sebanyak itu. Baiklah, saya nak bawa sahabat-sahabat sekalian pergi lihat satu kitabnya. Sudah ada ke tidak sini? Tak ada baik. Kalau nak tengok lebih detail lagi rujukan banyak. Ini salah satunya. Salah satunya. Ini tentang thulathiyat Imam Bukhari. Tapi kitab ni dalam bahasa Urdu, sejarah tokoh-tokoh hadis. Yang ditulis oleh pengarang itu Kashful Bari, Maulana Salimullah Khan. Dia yang tulis. Kitab ini tentang sejarah tokoh-tokoh hadis. Di bawah sejarah Imam Bukhari, antara yang ditulisnya, diperkatakannya ialah tentang riwayat thulathiyat Imam Bukhari. Ni cuba tengok di sini. Nampak ke tidak kitab ni? Nampak Maulana. Okey. Seperti saya sebut tadi, thulathiyat ialah riwayat yang mana di antara pengarang mana-mana kitab hadis lah dengan Nabi itu, perantaranya, orang tengahnya ada 3 orang sahaja. Itu dipanggil riwayat thulathiyat. Di dalam Sahih Bukhari ada 22 riwayat yang macam tu. 11 daripadanya adalah daripada Makki bin Ibrahim. Yang mana dia ni adalah murid khusus, salah seorang murid istimewa Imam Abu Hanifah. 6 riwayat daripadanya diambil oleh Imam Bukhari daripada Abu Asim An-Nabil. Yang mana nama sebenarnya ialah Dhahhak bin Makhlad. Dia juga sebenarnya anak murid Imam Abu Hanifah. 3 riwayat daripada 22 tu Imam Bukhari ambil daripada Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Siapa Muhammad bin Abdullah Al-Ansari ni? Dia ni murid kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Zufar. Zufar. Ini 2 orang tokoh, anak murid Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi dia ni, Muhammad bin Abdullah ni, murid kepada mereka berdua. Ini bermakna daripada 22 itu, 20 riwayat thulathi Imam Bukhari adalah diambil daripada anak-anak murid. Peringkat anak murid atau cucu dalam ilmu Imam Abu Hanifah. Itu kedudukannya. Mana orang besar-besar. Anak murid Imam Abu Hanifah itu. Jadi 20. 20 daripadanya daripada masyayikh Hanafiyah. 2 orang daripadanya anak murid Imam Abu Hanifah sendiri. Dan yang ketiganya ialah
anak murid kepada anak murid. 2 orang anak murid Imam Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dan Imam Zufar. Yang tinggal lagi 2 itu, satunya riwayat Khallad bin Yahya Al-Kufi, dan satu lagi riwayat Isam bin Khalid Al-Himsi. Itu semua 22 riwayat thulathiyat Imam Bukhari yang menjadi kebanggaan Imam Bukhari, ada 22 semuanya. Begitulah perinciannya seperti yang saya sebut tadi. Yang 2 ni tidak dapat dipastikan, tidak dapat diketahui adakah ia ni ada kaitan dengan Imam Abu Hanifah atau tidak ada. Walaupun ada 22 sebenarnya riwayat thulathiyat Imam Bukhari, itu dilihat dari sudut sanadnya, 22. Kalau dilihat dari sudut matannya, sebenarnya hanya ada 17 sahaja. Hanya ada 17 riwayat sahaja yang thulathiyat itu. Jadi yang selebihnya tu maksudnya matan yang berulang lah, yang mukarrar. Matan yang mukarrar, berulang. Yang tidak berulangnya 17 semuanya. Imam Bukhari seperti kita sebut tadi memang berbanggalah dengan riwayat thulathiyatnya itu. Sebab apa? Sebab itu sanad ali, sanad tinggi. Dan sanad ali salah satu kebanggaan sebenarnya. Itu sebab Yahya bin Ma'in ketika dia dekat nak meninggal dunia, nak mati, ada orang tanya, "Ma tashtahi?" Apa engkau inginkan? Engkau teringin sangat nak apa? Nak apa? Maka jawabnya, baitun khal wa isnadun al, atau baitun khalin wa isnadun alin. Rumah yang kosong dan isnad yang tinggi. Baitun khalin wa isnadun alin. Rumah yang kosong dan isnadun alin. Isnad yang tinggi. Jadi isnad yang tinggi itu menjadi kebanggaan ulama-ulama hadis. Apa yang kita sebut tadi tu tentang thulathiyat Imam Bukhari itu boleh dilihat. Di sini dia sebut rujukannya. Dalam Muqaddimah Lami'ud Darari, itu disebut jilid berapa, muka surat berapa, dah sebut situ. Tazkiratul Huffaz ada. Siyar A'lamin Nubala, Al-Jawahirul Mudhi'ah, Hadiyus Sari, Tahdzibul Kamal, dan Tarikh Baghdad. Semua mereka ni ada sebut apa yang kita sebut tadi, mungkin semua atau sebahagian daripadanya boleh dirujuk tentang thulathiyat Imam Bukhari ni maklum. Maklum, orang yang belajar Sahih Bukhari dia tahu. Itu termasuk dalam hadis-hadis yang menjadi kebanggaan Imam Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal kata memang sudah jadi tradisi ulama-ulama hadis mutaqaddimin, mereka memang mencari sanad yang tinggi. Memang mencari. Kalau mereka dah dapat satu hadis pun, tapi hadis itu sanad rendah, dan dia dengar ada tempat lain sanad bagi hadis itu lebih tinggi, mana ada orang yang lebih atas lagi daripada guru yang dia telah terima tu, dia akan pergi cari, dia akan pergi bertemu. Itu sudah menjadi tradisi ulama mutaqaddimin hadis. Ini tersebut di dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Imam Abu Hanifah kalau dalam musnad dia, kebanyakan riwayatnya adalah thulathi. Yang Imam Bukhari bangga kerana ada 22 tadi. Itu menjadi kebanggaan Imam Bukhari dah. Sedangkan Imam Abu Hanifah sanad dia kebanyakannya thulathi. Sebab dia ni sangat hampir dengan zaman Nabi SAW. Itu kebanyakan. Dan banyak juga riwayat beliau itu thunaiyat. Umpamanya dapat kita lihat di dalam
beberapa musnad Imam Abu Hanifah dan Kitabul Athar, itu dapat kita lihat betapa tinggi sanadnya. Hanya 2 saja. Mana di antara dia dengan Rasulullah itu ada 2 saja perawinya. Tidak peliklah sebabnya Imam Abu Hanifah itu tabi'i. Memang dia sempat melihat sahabat. Dia sempat pergi ziarah Anas bin Malik, dia tengok sendiri. Bahkan dari sudut riwayat pun ada juga. Tepat juga. Kalau kita kata dia ni seorang tabi'i. Walaupun ada ikhtilaf, ada perbezaan pendapat ulama dalam masalah ini. Adakah ada riwayat dia daripada sahabat ataupun tidak? Ada khilaf di situ. Sebagaimana tersebut di dalam ni, rujukan dia Muqaddimah Lami'ud Darari, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, Tazkiratul Huffaz dan Tarikh Baghdad memang ada sebut. Ada yang mengatakan dia sempat meriwayatkan hadis daripada sahabat sendiri. Bukan sekadar melihat saja, ya. Begitupun ada juga orang yang masih mempertikaikan Imam Abu Hanifah, ya. Sedangkan Imam Bukhari itu dengan thulathiyat yang sedikit pun dia sudah bangga. Imam Abu Hanifah biasalah tu thulathi tu. Yang thunai pun bahkan ada. Tetapi orang yang tidak berkesempatan untuk mempelajari tentang kepentingan sanad itu, tingginya sanad itu, mereka tak nampak ini semua. Sedangkan daripada 22 tadi, 11 daripadanya daripada itu Makki bin Ibrahim sahaja. Dan Makki bin Ibrahim itu anak murid Imam Abu Hanifah. Mana tokoh-tokoh besar hadis itu di zaman dahulu terdiri daripada anak-anak murid dia. Anak-anak murid dia. Itulah. Baik, kita pergi balik ke sini. Itulah tentang Makki bin Ibrahim. Meninggal dunia pada tahun 215. Kemudian Makki bin Ibrahim kata, Al-Ju'aid meriwayatkan kepada kami daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad itu maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Ju'aid, siapa pula Al-Ju'aid ini? Sampai di sini saya nak minta sesiapalah daripada kita ni, peserta ni, saya nak minta baca di sini. Silakan, siapa nak baca? Saya dah mula dah tadi. Silakan, siapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni Cikgu Rashid ni. Cikgu Rashid. Sila Cikgu Rashid. 99. Ya. Bismillah. Beliau ialah Al-Ju'aid bin Abdul Rahman bin Aus Al-Kindi. Setengah ulama berpendapat nama datuknya ialah Uwais. Setengah yang lain pula berpendapat nama beliau sendiri ialah Al-Ja'ad. Bukan betul mana Al-Ja'ad? Betul. Bukan Al-Ju'aid. Beliau meriwayatkan hadis daripada As-Sa'ib bin Yazid. Aisyah, betul lah. Aisyah bin Sa'ad, Yazid bin Khusaifah dan lain-lain. Khusaifah dan lain-lain. Ya. Sulaiman bin Bilal, Hatim bin Ismail, Yahya bin Sa'id Al-Qahtan dan lain-lain pula adalah antara orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ya, teruskan. An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in mengatakan beliau siqah. Ibnu Hibban menyenaraikan namanya dalam senarai tabi'in yang siqat. Yang siqat. Di dalam At-Taqrib, Hafiz Ibnu Hajar berkata, siqah dari tabaqat kelima. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i.
Teruskan. Ali bin Al-Madini berkata, Malik tidak meriwayatkan apa-apa daripadanya. Kata As-Saji, saya rasa kerana umurnya ketika itu masih terlalu kecil, yakni muda. Al-Ju'aid meninggal dunia pada tahun 144 Hijrah. Itu dia. Baik. Seterusnya Al-Ju'aid itu meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah binti Sa'ad. Ini anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, kita tengok pula secara ringkas tentang Aisyah dia. Aisyah binti Sa'ad. Ini baca teruskan. Nombor 100. Aisyah juga perawi thiqah. Beliau sempat melihat 6 orang daripada ummahatul mukminin, yakni isteri-isteri Nabi SAW. Riwayat-riwayatnya dikemukakan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i. Beliau meninggal dunia pada tahun 117 Hijrah. Itu tentang Aisyah, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas seperti mana yang kita sudah semua maklum, salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Jadi Aisyah kata, ayahnya berkata, ayahnya cerita, kata aku telah jatuh sakit di Mekah. Ini cerita Sa'ad. Jatuh sakit di Mekah. Di sini tidak diceritakan bila jatuh sakit, tahun berapa. Maksudnya ketika Nabi SAW masih duduk ada lagi lah. Tapi dalam riwayat ni, oleh kerana riwayat yang sangat ringkas, tidak ada disebutkan. Berdasarkan riwayat-riwayat yang lain yang sahih dalam Bukhari dan lain-lain, tersebut bahawa peristiwa ini berlaku pada Haji Wada, yang di tahun ke-10 Hijrah. Ketika Nabi SAW pergi mengerjakan haji, satu-satunya haji yang dikerjakan oleh Nabi tahun yang ke-10. Ini tahun yang ke-10 Hijrah. Peristiwa ini berlaku. Ketika itulah saat ni jatuh sakit di Mekah. Maka Nabi SAW datang melawatku, kata dia. Baginda meletakkan tangannya di atas dahiku, kemudian mengusap. Jadi daripada dahi itu diusap dada dan perutku sambil mengucapkan, sambil dia kata, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Wa atmim hijratah, dan sempurnakanlah hijrahnya. Sempurnakanlah hijrahnya. Baik, di sini kita ada nota 101. 101. Kalau boleh orang lain pula baca, boleh. Siapa boleh baca? Silakan. Silakan. Siapa ni? Syahizat Syahizat. Syahizat ni di mana dah? Dari mana dah? Shah Alam. Shah Alam. Silakan Syahizat. Terdapat beberapa lagi hadis yang menyatakan pelawat elok menyentuh pesakit atau mengusap mana-mana bahagian anggotanya. Antaranya ialah 2 hadis berikut. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tamamu iyadatil maridi an yad'a ahadukum yadahu ala jabhatihi aw qala ala yadihi wa yas'aluhu kaifa huwa wa tamamu tahiyyatikum bainakumul musafaha. Bermaksud, Abu Umamah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, antara perkara yang menyempurnakan ziarah orang sakit ialah seseorang daripada kamu meletakkan tangannya di dahi pesakit, atau baginda menyebut di tangan pesakit. Lalu ia bertanya, bagaimana keadaannya? Dan antara yang menyempurnakan penghormatan di antara sesamamu ialah bersalaman. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Walaupun ia dhaif, namun boleh saja dikemukakan sebagai syawahid bagi hadis-hadis lain yang memang sahih atau hasan tarafnya. Teruskan. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza 'ada maridan yad'u yadahu 'alal makani alladhi yashtaki al-maridu thumma yaqulu bismillah. Ilah dan seterusnya. Teruskan. Bermaksud Aisyah meriwayatkan katanya Rasulullah SAW apabila melawat seseorang sakit akan meletakkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian mengucapkan bismillah dan seterusnya. Hadis ini dikemukakan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Jadi ini hadis ini setengahnya orang kata apa dia tidak sahih, dia tidak jadi masalah kalau dikemukakan sebagai syawahid. Maknanya ini boleh kita katakan hadis syawahid bagi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tadi memang sahih. Apa nama ni, yang ni pun, ini pun sebahagiannya adalah sahih juga. Ada yang sahih, ada yang dhaif itu sebagai syawahid. Tak jadi masalah kita apa ni gunakan. Sebagai contohnya kalau kita nak tengok misalnya kita ambil di sini, kita ada maridan, banyak hadis-hadis ni, lafaznya sedikit banyak ada berbeza tu, memanglah ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. Setelah ada beberapa yang sahih, dia tak jadi masalah lagi untuk kita terima yang lain itu sebagai tambahan. Contohnya kita lihat di sini. Ni kan ada bab wad'il yad 'ala al-marid. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari. Letak tangan di atas pesakit. Yang ini di atas mana-mana bahagian tubuh pesakit lah. Ad-da'awatul kabir. Dalam ni pun ada riwayat daripada Aisyah di dalam Ad-Da'awatul Kabir. Ini karangan Imam Baihaqi ada sebut di sini. Riwayat daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW kalau melawat pesakit, dia akan menyapu mukanya dan dadanya, atau kata menyapu dadanya dan sambil berkata azhibil bas rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Azhibil bas, hilangkan penyakit ini, penyakit yang dialami oleh orang sakit itulah. Rabban nas, Tuhan manusia. Washfi antas syafi, sembuhkanlah, engkaulah Tuhan yang penyembuh. La shifaa illa shifa'uk, tiada penawar, tiada penyembuhan, maksudnya yang sebenar, melainkan penyembuhanmu, iaitu penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi. Qalat, kata Aisyah, pada ketika Nabi SAW sakit yang membawa kepada kewafatan baginda, ja'altu akhudhu yadahu li'aj'alaha ala sadri. Aku pegang tangannya. Aku pegang tangan Nabi itu, letak tangannya di atas dadanya. Dan aku baca yang dia baca itu. Fantaza'a yadahu minni. Tiba-tiba tangan dia terjatuh, terlepas daripada peganganku. Sambil dia berkata, Allahumma adkhilni ar-rafiqal a'la. Itu antaranya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan, ke dalam puak ar-rafiqal a'la. Begitu. Puak yang tinggi, ke alam tinggi. Maksudnya masuklah aku ke alam yang tinggi. Maksudnya yang hampir kepada Allah lah. Dalam riwayat Gundar daripada Syu'bah, dia kata Nabi SAW sapu dengan tangannya. Ini sapu dengan tangannya orang sakit itulah, kalau dia pergi, dia pegang, dia sapu. Dalam riwayat Husaim daripada Amash, dia kata Nabi akan meletakkan tangannya di tempat sakit itu. Dalam riwayat Thawri daripada Amash, dia kata Nabi akan menyapu tempat sakit itu dengan tangan kanannya. Itu beberapa perincian tentang ini amalan ini. Tentang amalan ini. Banyaklah kalau cuba kita tengok sini. Amalul yaumi wal lailah Imam Nasai pun sama. Ada semua. Cuma ada yang sebut
Nabi pegang, ada yang tidak sebut, gitu sajalah. Ini antaranya. Ini ada semua. Cuba kita tengok di sini. Dalam Sahih Ibn Hibban pun ada. Ini ada yang dia pegang, ada yang dia tidak pegang. Begitu. Ini yang lain pula. Baiklah. Doa dalam Tabarani, dalam Musnad Ahmad ada di sini. Ada di sini. Ini dalam Musnad Ahmad. Ini doa tadi dia ada. Ini riwayat yang kita sebut tadi dalam riwayat Musnad Ahmad. Bila dia pergi melawat orang sakit, dia akan sapu orang sakit itu dengan tangannya. Ini ada. Sambil dia baca. Sama seperti yang kita sebutkan tadi. Dan di sini disebutkan isnadnya sahih menurut syarat, berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini berulang-ulang sanad dan matannya. Beberapa kali dalam Musnad Ahmad disebutkan. Begitu juga dalam kitab-kitab yang lain, banyaklah. Banyak ya. Cuma kita ambil sebahagian sahaja daripadanya. Memang jelas ada Nabi sapu, Nabi pegang di tempat itu, di tempat ini tu memang ada. Memang ada. Bukan baca doa sahaja. Yang doa sahaja pun ada juga. Ada juga. Jadi hadis-hadis ni yang seperti ini tidak jadi masalah ya. Kalau kita walaupun dhaif, tidak jadi masalah kita gunakan. Sebab apa? Untuk sebagai syawahid atau sebagai mutaba'at, sebagai mutaba'at. Baiklah. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Di sini ada, kita ada nota di sini. Syahizat tadi boleh baca lagi? Syahizat tadi dengar ke tidak? Dengar. Boleh baca lagi? Boleh. Silakan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah SAW tidak senang kalau Sa'ad meninggal dunia di Mekah, tempat yang telah ditinggalkannya untuk berhijrah ke Madinah. Justru pahala hijrahnya mungkin berkurang kerana itu. Ternyata Allah telah memakbulkan doa Nabi-Nya. Sa'ad sembuh. Beliau hidup lama lagi selepas itu. Baru pada tahun ke-55 beliau meninggal dunia di Madinah setelah berjaya menakluki Iraq dan seterusnya membangunkan bandar Kufah. Ini secara ringkas tentang Sa'ad ini. Di sini berdasarkan riwayat ini, dia dalam riwayat yang lebih panjang lagi ada. Memang dia hidup lama lagi selepas itu. Bahkan Nabi SAW sebut dah banyak lagi orang akan dapat munafaat daripada kewujudannya, kehidupannya. Dan ramai pula orang-orang yang akan terjejas kerananya. Memang itu menjadi kenyataan apabila kemudiannya saat inilah panglima perang dari kalangan sahabat Nabi yang menjatuhkan Empire Parsi. Yang menjatuhkan Empire Parsi di zaman Sayyidina Umar. Siapa panglimanya? Sa'ad lah. Pada ketika itu dia tidak boleh berlari dah, tapi dia mengarah saja. Lutut dia sakit. Dia mengarah saja, merancang strategi perang tu dia lah. Jadi tahun 55, bayangkanlah tahun yang ke-10 cerita tadi dia sakit. Karena 40 tahun pula, lepas 40 tahun lebih pula dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Dan banyaklah manfaat. Dan pada ketika itu, ini berdasarkan riwayat ini. Nanti kita tengok riwayat, saya sebut juga di sini, riwayat Aisyah juga yang lebih panjang, yang ada dalam Bukhari. Dia sebut pada ketika itu dia hanya ada seorang saja anak. Seorang saja anak perempuan. Lepas tu berkat doa Nabi SAW, Allah SWT bagi panjang umur lagi dia. Dia ada anak ramai lagi, lelaki dan perempuan ramai lagi.
10 lebih anak dia. 10 lebih anak dia. Dan anak-anaknya itu jadi orang yang hebat-hebat lah. Tokoh-tokoh, periwayat hadis daripada dia. Anak-anak dia termasuklah Amir, Mus'ab dan lain-lain lagi. Nama Muhammad, macam-macam ada. Ini semua anak-anak dia. Selepas itulah, dan cerita itulah yang kita biasa dengar dan menjadi asas kepada hukum yang disimpulkan oleh ulama tentang wasiat ini. Wasiat ni tak boleh lebih daripada 1/3 harta yang akan ditinggalkan. Daripada hadis Sa'ad ni lah. Hadis ni. Dalam hadis Aisyah juga, yang lebih detail, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan cerita tu. Dan daripada situlah ulama buat kesimpulan 1/3. Tak boleh lebih daripada itu untuk diwasiatkan. Maksudnya kepada orang yang tidak berhak menerima pusaka lah. Kalau yang berhak menerima pusaka tu, memang Nabi dah kata dah kan, la wasiyata liwarisin. Tiada wasiat bagi pewaris. Sebab pewaris dia akan dapatlah mana-mana bahagian yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Quran atau oleh Nabi di dalam hadis, itu sudah tetap dah. Ini wasiat ni untuk orang yang kalau seseorang tu mati memang tak akan dapat apa-apa daripada dia. Orang tu lah boleh diwasiatkan untuknya. Jadi nak wasiat tu tak boleh lebih daripada 1/3. Daripada hadis Sa'ad inilah ulama simpulkan, ulama fahamnya. Dan banyak lagi, engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan senang, kaya raya, lebih baik lagi daripada engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan apa kedana, duduk tadah tangan orang, tadah tangan minta sedekah dengan orang. Hadis ni lah juga. Hadis ni juga. Cuma ia diriwayatkan oleh anak Sa'ad yang lain, yang lebih detail tu. Dan Aisyah ni pun sendiri, riwayat dia sendiri pun ada yang lebih detail, nanti kita akan tengok selepas ni. Jadi bila kita campur semua tu, nampak ada banyak perkara di dalam hadis dia tu. Dalam hadis Sa'ad itu. Jadi dia ni sebab apa? Sedihlah dia, sedih. Sebab ada seorang sahabat tu Sa'ad, nama Sa'ad juga, meninggal dunia di Mekah. Jadi sedihlah. Nabi pun kata dia malanglah dia mati di Mekah. Sepatutnya dia tidak nak mati di Mekah, tiba-tiba mati di Mekah. Ni cerita orang yang berhijrah ni zaman Nabi. Sebab itu Nabi arahkan sahabat-sahabat dia yang pergi haji, buat haji wadak bersama dia tu, bila habis selesai tu cepat-cepat balik, takut apa-apa nanti kurang pahalanya. Itulah yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Kalau tidak, jadi kurang pahala. Jadi Sa'ad ni bila tengok Sa'ad tu dah meninggal, dia rusing. Kalau boleh tak mahu meninggal di Mekah. Sebab Mekah tu tanah air dia tu muhajirin. Takut-takut berasa kita manusia ni kan, naluri manusia ni, psikologi manusia lah. Manusia ni dia suka kepada tempat asal dia, tempat tumpah darah dia, tanah air dia. Kalau dia pergi ke mana-mana pun hati dia tu teringat tempat asal dia. Teringat kepada tempat asal. Dan berasa lebih senang dengan tempat asal itu. Nabi SAW tak mahu bagi subur perasaan itu. Tak mahu ia jadi tertanam di dalam jiwa. Dia nak sahabat-sahabat ni betul-betul tinggal betul. Dan inilah juga antara faktor yang menyebabkan orang-orang yang kemudian memeluk agama Islam sangat mendalam sedih mereka tu. Kerana mereka lah akhirnya Nabi SAW tidak ditakdirkan mati di Mekah. Nabi tak mahu duduk di sana. Dan sahabat-sahabat dia pun Nabi sebut kurang pahala. Padahal di Mekah tu banyak kelebihannya. Sahabat-sahabat yang berhijrah tu kurang pahala dia. Jadi sehingga sahabat-sahabat ni kan, kalau sakit je, rusing, takut mati. Di situ. Itu ceritanya. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi sebut kurang pahala. Sebab mungkin kerana hati cenderung mengikut jiwa manusia lah. Bila balik ke tempat tu dia berasa ni tempat asal aku. Jadi terikat hati pula.
terikat hati pula, terpaut pula hati tu kepada tempat asal. Takut-takut begitu. Sedangkan bila kita tinggal kerana agama, tinggal betul. Jangan main-main dah. Jangan main-main dah. Tinggal betul. Itu baru hijrah sungguh. Dan itulah yang menyebabkan sahabat-sahabat yang baru memeluk agama Islam pada pembukaan Mekah Nabi, dan selepas itu lagi sedih. Ini semua sebab kita lah ni. Nabi tak mahu dah balik tempat asal. Kita tak dapat dah kelebihan tu. Orang lain, suku Sakat yang dapat kelebihan itu, kita dah tak dapat. Dengan sebab perasaan-perasaan yang seperti itulah, mereka jadi kuat semangat. Nak bela lah, nak tebus kerugian mereka. Kemudiannya mereka ni lah yang pula yang pergi berjuangnya pula menyebarkan Islam, yang masuk Islam lewat tu. Pula mereka tu pula yang berjuang. Antara yang sebenarnya menyucuk perasaan mereka, hati mereka, sedih mereka. Sebab ini yang berhijrah tak ada siapa pun nak duduk di Mekah. Sebab apa? Sebab Nabi dah kata jadi kurang pahala. Nabi sendiri pun tak mahu. Itu akibatnya. Sebab itu sebagai pengajaran lah, sepatutnya kita sekarang ni pun, yang hidup sekarang ni pun, kalau ada pejuang-pejuang, ada orang-orang alim, ada orang yang berjuang agama, janganlah sampai dia lari daripada tempat kita. Janganlah sampai begitu. Jadilah seperti orang-orang di Madinah tu, cerdik, Ansar itu. Orang lain pun dia terima. Sebab apa? Ni orang bagus. Macam mana satu orang yang bagus dia tempat sendiri tidak terima? Itu malang sangat. Rugi sangat. Bila dia tak ada baru sedar. Barulah kita sedar. Sebelum dia tak ada, kita tak berasa lagi. Kemudian hari baru sedar. Janganlah sampai begitu. Ini pengajaran besar kepada umat. Jangan kita nampak Nabi saja. Ramai lagi yang mengikut jejak langkah Nabi. Ulama-ulama yang berjuang. Macam Imam Bukhari. Terpaksa lari daripada tanah air dia. Kan? Kerana ganggu orang macam-macam fitnah. Dan matinya dalam perjalanan. Ketika lari keluar daripada tanah air sendiri. Ini teruk sangatlah masyarakat kalau macam ni. Tak sedar lagi, tak dapat pengajaran lagi daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Begitulah maksudnya. Baik. Nanti sekejap lagi kita tengok riwayat-riwayat yang berbeza-beza itu. Allah makbulkan doa Nabi-Nya saat sembuh. Beliau hidup lama lagi selepas itu. Pada tahun 55 baru meninggal dunia di Madinah. Di Madinah. Ni tahun 55 ni di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah lah. 55. Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Dan dia meninggal di Madinah. Dan kubur dia pun di Madinah. Jadi tak benar lah orang yang mendakwa duduk jual macam-macam lah. Orang yang nak meniaga ni kan. Dia kata mati Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada kubur di negeri Cina lah macam-macam. Sebut. Itu tak betul semua. Itu orang-orang yang sekarang ni kan bahagian pelancongan, bahagian apa ni kan. Dia bawa benda-benda gitulah. Di sini ada kubur ni. Jadi penyakit pula bawa kepada masyarakat. Padahal tak betul pun. Semua tu tak betul pun. Sini kata kubur Nabi Hud ada sini. Kubur Nabi Syuaib ada sini. Ni kuburnya. Jadi semua pergi duduk cari kubur pula. Padahal tak ada satu pun yang sahih. Begitulah. Baik, kedudukan hadis ini. Hadis ke-3104 ini sahih. Ia diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari, Ahmad dan Al-Baihaqi. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis Aisyah binti Sa'ad ini dengan lebih panjang lagi di dalam sahihnya. Di bawah bab wad'il yad 'alal marid. Bab meletak tangan di atas pesakit. Pegang pesakit. Itu maksudnya. Letak tangan di atas pesakit atau pegang pesakit. Mana-mana bahagian tubuhnya lah. Terus daripada Makki bin Ibrahim. Baik, kalau kita tengok riwayat Abu Daud ini tidak terus. Cuba tengok ni kan. Abu Daud ambil melalui Harun bin Abdullah. Imam Bukhari ambil terus daripada Makki bin Ibrahim. Sanad ni sanad sebelah atas tu sama.
Jadi Imam Abu Daud dia tak bukan murid Imam Bukhari, dia tak sempat pun bertemu. Tetapi mereka berkongsi guru. Banyak juga guru-guru mereka tu sama. Tapi banyak juga Imam Abu Daud ini sanadnya lebih rendah daripada Imam Bukhari. Macam di sini. Imam Abu Daud ambil dengan perantaraan Harun bin Abdullah. Lepas tu Harun tu ambil daripada Makki bin Ibrahim. Sedangkan kalau kita tengok di sini, Imam Bukhari ambil terus daripada Makki bin Ibrahim. Lihat teksnya di bawah ini. Haddathana al-Makki bin Ibrahim qala akhbarana al-Ju'aid an Aisyah binti Sa'd anna abaha qala tashakkaitu bi Makkah shakwan shadidan faja'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni faqultu ya nabiy Allah inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah fa'usi bi thulutsai mali wa atruku thuluth faqala la qultu fa'usi bin nisf wa atruku an-nisf qala la qultu fa'usi bil thuluth wa atruku laha ath-thuluthain qala ath-thuluth wath-thuluthu kathir thumma wada'a yadahu ala jabhatihi thumma masaha yadahu ala wajhi wa batni thumma qala Allahumma shfi Sa'dan wa atmim lahu hijratah fama ziltu ajidu bardah ala kabidi fima yukhalu ilayya hatta as-sa'ah. Ini hadisnya. Bermaksud Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan bahawa ayahnya berkata, aku telah mengalami sakit yang teruk di Mekah. Nabi SAW mengunjungiku. Aku berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku akan meninggalkan harta yang banyak. Mana kalau aku mati, banyak harta aku juga. Sedangkan aku hanya mempunyai seorang anak perempuan sahaja. Pada ketika itu. Mana lepas dia kahwin, ada hamba sahaya dia lagi, ramai lagi. Dapat anak ramai lah. Dapat anak ramai. Daripada hamba sahayanya pun dikira anak dia juga. Jadi bolehkah aku berwasiat 2/3 harta peninggalanku, yakni untuk kebajikan, untuk wakaf dan sebagainya, dan meninggalkan 1/3 sahaja, yakni untuk anak perempuanku? Jawab Nabi SAW, jangan. Aku berkata, kalau begitu aku berwasiat separuh dan meninggalkan separuh. Jawab Nabi SAW lagi, jangan. Kataku lagi, kalau begitu aku berwasiat 1/3 dan meninggalkan untuknya 2/3. Kata Nabi SAW, 1/3. 1/3 itu pun banyak. Mana kalau nak wasiat kurang lagi, bagus juga. 1/3 tu pun banyak. Maknanya daripada situ ulama simpulkan 1/3 tu paling banyak untuk diwasiatkan kepada orang lain lah, kepada orang lain. Adapun kepada orang-orang yang berhak menerima pusaka tu, wasiat ni tak boleh. Kalau nak bagi pun bagi semasa hidup lah. Bagi semasa hidup. Wasiat tak boleh. Tak boleh pakai. Semasa hidup boleh. Kalau nak bagi. Sebab dia tahu dah kalau pesaka, berdasarkan pesaka, anak ni dapat tak banyak misalnya. Sedangkan dia tu uzur, dia tu OKU dan sebagainya, katakanlah begitu. Jadi dia pun dah fikir dah. Si ayah tadi nak mati sebelum tu lagi. Kita semua ni nak mati semua. Siapa pun. Jadi dah fikir. Baik aku bagi tu kepada dia. Bagi nama tu. Bagi nama tu kepada dia. Itu boleh. Selepas mati, dia berhak mendapat bahagian pusaka pula. Kalau tidak, dia hanya akan dapat pusaka sajalah. Dia tak kira dah kamu OKU ke apa, tak kira dah. Dia kira anak lelaki, samalah dengan anak lelaki yang lain. Gitulah. Anak perempuan pun begitu juga. Jadi kalau nak bagi juga, bagilah sebelum itu. Jangan dalam bentuk wasiat. Jangan dalam bentuk wasiat. Kalau wasiat tak boleh pakai. Untuk orang lain boleh. Untuk orang yang tidak berhak menerima pusaka langsung daripada seseorang tu, itu boleh. Baik. Kemudian baginda meletakkan tangannya di atas dahi Sa'ad, lalu mengusap tangannya itu di atas muka dan perutku sambil berdoa.
Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya. Maknanya kalau dia mati, kira-kiranya tidak sempurnalah hijrah tu. Tidak sempurnalah hijrah tu. Pahala hijrah tu tak dapat juga. Lebih daripada orang yang tidak berhijrah tu, itu memanglah. Tapi sama-sama yang berhijrah ni, kira kurang. Tak sempurna. Begitu maksudnya. Sampai sekarang aku masih lagi merasa kesejukan usapannya itu. Itu dia, perasaan dia lah. Dia duduk rasa lagi sejuk tangan Nabi. Usap dia tu. Dia duduk ingat lagi, kenang lagi. Maknanya dia ceritakan ini kepada anak dia ni lah, kemudian lah, lama selepas itu. Lama selepas itu. Di dalam satu riwayat Bukhari yang lain tersebut, thumma wada'a yadahu ala jabhati. Tadi kan sebab dalam riwayat ini thumma wada'a thumma wada'a yadahu ala jabhati. Jabhati di atas dahinya. Nya pula. Sedangkan di sini di atas muka perutku. Sepatutnya di atas dahiku lah. Ini orang panggil bahasa iltifat. Kalau kita belajar ilmu balaghah, dia ada sebutlah, ini tak jadi masalah. Kepada orang yang belajar tak jadi masalah ini. Apalagi kalau kita tengok, ada pun riwayat yang lain sebut, wada'a yadahu ala jabhati. Kemudian baginda meletakkan tangannya di atas dahiku dan seterusnya. Seperti riwayat di atas itulah. Mana di atas dahiku. Bukan di atas dahinya. Kalau dia sebut di atas dahinya pun boleh. Itu termasuk dalam bahasa iltifat dipanggil. Iltifat. Saya tidak nak panjang lah nak bincang iltifat apa semua tu. Saya tidak nak panjang di situ. Baiklah. Baik. Kalau kita tengok ni. Kalau kita tengok di sini. Ini riwayat daripada Aisyah. Satu. Riwayat daripada Aisyah. Baik. Aisyah ni maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas cerita kepada dia kemudian. Dia duduk kata, dia duduk kata sampai sekarang, sampai hari ni aku duduk rasa lagi tangan Nabi. Sentuh muka aku, tak dada aku sampai ke perut aku tu, aku duduk rasa lagi kesejukan usapannya itu. Sedangkan dia cerita kepada anak dia ni, kemudian tentunya, baik kita tengok Aisyah binti Sa'ad. Kita tengok saya nak tunjuk sedikit. Berdasarkan kitab ni, kita tengok Syamilah. Senang tengok Syamilah. Baik. Kita buang yang itu, kita ambil khulasah. Ini satu. Dan satu lagi kitab Al-A'lam. Kitab Al-A'lam li Zirikli. Saya biasa selalu guna dua kitab ni untuk tengok perawi-perawi ni. Cuba tengok ni. Di dalam Al-A'lam li Zirikli, dia sebut Aisyah binti Sa'ad lahir pada tahun 33. Mana lama, berapa puluh tahun selepas itu. Mana ketika itu tak ada lagi dia ni. Jadi yang dia kata, mana saya ada seorang anak perempuan itu, yang lain lah, bukan Aisyah ni, yang lain. Aisyah ni 33. 33 baru lahir, 117 meninggalnya. Hijrah. Ni yang lebih kitab ni, istimewanya kitab ni dia ada persamaan dengan Masihi dia. 33 sama dengan 653 Masihi. 117 sama dengan 735 Masihi. Dia ada kelebihan itu. Ini tentang Aisyah. Baik. Kalau kita tengok lagi di sini, Sa'ad bin Abi Waqqas sebut, saya tidak akan meninggalkan kecuali seorang sahaja anak perempuan. Maknanya seorang anak perempuan yang ada pada ketika itu bukan Aisyah. Aisyah ni anak kemudian selepas itulah. Selepas itu dah ramai lagi. Ramai lagi anak Sa'ad itu. Baik, kalau kita tengok sini. Kita cari di sini. Illa binatan wahidah. Kita ambil di dalam mutun hadis, kitab matan-matan hadis.
Okay. Ini dalam mukhtasar Sahih Bukhari daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebab mukhtasar kan, dia tak ada sanad, tak ada semualah. Banyak perkara yang tak ada lah. Kita kena tengok Musnad Ahmad. Cuba kita tengok di sini. Ni riwayat Aisyah juga. Itu sama seperti riwayat Bukhari tadi. Cuma di sini dalam Musnad Ahmad disebut 1/3 tu pun banyak. 3 kali Nabi sebut. 1/3 tu pun banyak. 1/3 tu pun banyak. Dia sebut 3 kali. Di dalam Musnad Ahmad. Nabi SAW pun letak tangannya di atas dahinya dan menyapu. Sama seperti riwayat tadilah. Lepas tu dia doa begini. فَمَا زِلْتُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ بِأَنِّي أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ. Dia duduk berasa lagi kesejukan usapan tangan Nabi tu sampai ke hari tu. Ini riwayat Aisyah. Ini riwayat Muhammad bin Sa'ad. Ini anak dia juga. Hadis yang sama, tapi anak dia yang lain yang namanya Muhammad. Meriwayatkan daripada ayah dia. Tu cerita ni. Di sini dia sebut ni. Dia sebut perkara yang sama juga. Dia sebut perkara yang sama juga. Ini kalau dalam Musnad Ahmad. Di sini pula yang meriwayatkan daripada Sa'ad, anak dia yang lain, Amir bin Sa'ad. Namanya Amir. Semua ni anak-anak dia yang lahir kemudian selepas daripada peristiwa ni. Tetapi mereka dapat cerita ni daripada ayah mereka lah. Masing-masing yang dengar ayah dia cerita. Jadi riwayat orang ni ada panjang sedikit riwayat orang ni, sebab mungkin dia cerita banyak kali lah kepada anak dia tu. Anak itu, anak ini. Contohnya dalam riwayat Amir bin Sa'ad ini, dia sebut Nabi SAW datang kepadanya untuk melawatnya ketika beliau di Mekah. Wa huwa yakrahu an yamuta bil ardi allati hajara minha. Sa'ad ini tidak suka sangat, tak sukalah kalau mati di bumi yang dia telah berhijrah meninggalkannya. Mana dia tak sukalah mati di Mekah tu. Nabi SAW pun kata, yarhamullahu Sa'ad bin Afra, yarhamullahu Sa'ad bin Afra, walam yakun lahu illa ibnatun wahidah. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra. Semoga Allah merahmati Sa'ad bin Afra. Ini Sa'ad lain yang meninggal dunia di situ. Dan dia ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni tidak ada kecuali seorang anak saja. Sama juga. Dia kata, wahai Rasulullah, saya nak wasiatkan semua harta saya ni. Kalau boleh nak bagi, buat kebajikan lah. Nabi kata jangan. Kalau separuh, Nabi kata jangan. 1/3, Nabi kata 1/3. 1/3 tu pun banyak. Innaka an tada'a warathatak aghniya khairun min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Ni yang ada, tak ada dalam riwayat-riwayat tadi ya. Sesungguhnya engkau kalau meninggalkan pewaris-pewarismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik lagi daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa kedana, duduk mendadah tangan di hadapan orang. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqah. Apa saja yang engkau belanjakan semuanya jadi dapat pahala sedekah. Jangan ingat kita belanja kepada anak kita, anak saudara kita dan sebagainya, tak dapat apa. Jangan ingat begitu. Itu semuanya dapat pahala sedekah. Sehinggakan suapan yang engkau angkat ke mulut isterimu pun, padahal itu wajib tu, engkau bagi nafkah, tetapi itu pun dapat pahala juga. Ni lepas tu dia kata, wala'allallaha an yarfa'aka fayantafi'a bihi nasun wa yudarra bika akharun. Pasti. Jadi la'alla ni kalau dikaitkan dengan Allah, bukan barangkali ya. Kalau dalam hadis banyaknya, kalau dikaitkan dengan Allah, pasti. Dengan makna pasti ya. Pasti Allah akan mengangkat engkau. Mana ke tempat kedudukan yang tinggi. Allah akan angkat engkau. Sehingga ramai orang akan mendapat manfaat dengan sebabmu. Dan ramai pula
orang-orang yang terjejas denganmu. Yang ramai yang dapat manfaat tu apa? Bila Iraq tu jatuh ke tangan Islam, kan ramai orang masuk Islam. Tidak manfaat itu. Ramailah masuk Islam. Yang terjejasnya orang-orang kafir lah. Empire yang besar, raja-raja, pemerintah-pemerintah tu, itu memang terjejas lah. Orang-orang yang tak suka kepada Islam, orang-orang yang nak kepada keadilan, keamanan, dia suka. Itu dapat manfaat tu. Ini dalam hadis, anaknya yang lain. Anaknya yang lain. Ini hadis yang seperti ini bukan ada dalam Musnad Ahmad saja, dalam Bukhari sendiri pun ada. Jadi ada panjang, ada pendek, begitulah. Itulah hadisnya. Seterusnya, mana tadi? Panduan dan pedoman daripada hadis. Siapa nak baca ni? Silakan. Siapa nak baca panduan dan pedoman yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Silakan. Siapa? Silakan. Siapa ni? Senyap ni. Jangan buang masa. Saya, Maulana. Silakan. Panduan dan pedoman daripada hadis. Ya. Nombor 1, hadis ini menunjukkan pelawat elok meletakkan tangannya di dahi pesakit dan mengusapnya hingga ke dada serta perutnya. Jika keadaan memerlukan, ia berbuat demikian, dan jika ia boleh, yakni halal, berbuat begitu terhadap pesakit. Maknanya dengan syarat lah. Bukan maknanya dengan perempuan yang bukan mahram tu kita nak buat begitu. Bukan. Itu tak halal, itu tak boleh. Kalau boleh lah. Dan kalau pesakit tu dia sangat sayang kepada kita dan dia sangat mesra dengan kita, dan dia sangat berbaik sangka lah dengan kita. Kita guru dia ke misalnya, kita abang dia ke, kita ayah dia ke, yang seumpama itu. Kita seorang yang sangat rapat dengan dia. Dia sangat mengharapkan kita. Dia pada anggapan kita ni kita orang baik. Mungkin kita sendiri rasa kita lah tak adalah sebaik mana. Dia tu berasa begitu. Dalam keadaan itu bagus buat. Bukan semua orang buat begitu. Lepas tu dengan buka kancing baju pula sampai kena ni perut dia. Mungkin setengah orang tak selesa kalau dia buat begitu. Setengah pesakit kan. Jadi tengok keadaan lah. Kalau Rasulullah SAW ni siapalah sahabat dia yang tak suka kalau dia buat begitu. Orang lain berbeza. Jangan kita ingat sama ya. Jangan kita ingat sama. Tapi orang lain pun kalau begitu pesakit tu terhadapnya, ya boleh. Kalau yang tidak halal tak boleh lah. Yang tak boleh tu tak boleh. Tidak halal maksudnya. Perempuan ajnabiyah nak buat terhadap seorang lelaki tak boleh. Begitu juga sebaliknya lelaki nak buat begitu terhadap seorang perempuan ajnabiyah tak boleh lah. Tapi kalau anak sendiri boleh. Boleh. Sekiranya dia suka kalau begitu. Cuba tengok sahabat ni Nabi buat begitu, berbeza daripada orang lain yang tidak sakit. Tak pernah pula Nabi buat begitu. Sampai menjadi kenangan manis kepada dia. Sampai masa dia cerita kepada anak dia, dia rasa lagi. Itu kelebihannya, itu bezanya. Kalau macam tu boleh lah. Teruskan Arsyad. Nombor 2, pelawat yang berpengetahuan dan berpengalaman mungkin juga ada faedahnya melakukan begitu untuk mengesan penyakit atau mengetahui keadaan dan kedudukan pesakit. Ya, ini satu lagi ya. Kalau pelawat tu memang begitu. Doktor ni kadang-kadang cara dia memang dia nak pegang tangan tu. Janganlah pula kita kalau kena perempuan tu sekadar tangan nak pegang. Nak pegang nadi tu. Kita sentak pula. Tangan dia tu. Kita tolak pula begitu. Sedangkan kita nak pergi berubat dengan dia. Kalau katakanlah perempuan lah. Doktor tu lelaki. Janganlah begitu sampai menyusahkan dia. Sedihlah dia. Kalau orang Islam, kalau orang kafir apa teruklah. Orang Islam ni mana bukan-bukan. Terlalu banyak perasaan keburuk. Sedangkan orang nak cek dia.
Cek dia. Dan seumpamanya lah. Dan seumpamanya. Kadang-kadang perlu kepada sentuhan itu. Dengan sentuh tu dia boleh tahu. Perut tu misalnya. Perut sentuh perut ni. Di mana? Sakit. Itu sebagai pengajaran lah. Sebagai pengajaran. Jadi orang-orang lain pun boleh jika perlu. Apa dia kita sentuh jamah di belakang dia ke, kita tekan sikit ke pada mana-mana bahagian anggota dia boleh. Tapi kalau doktor lah, kalau doktor. Orang yang ada pengetahuan, ada pengalaman, dia boleh begitu. Teruskan. Nombor 3, elok mendoakan kesembuhan pesakit dan keharusan menyebut namanya ketika berdoa. Nombor 4, mengusap mana-mana bahagian badan pesakit atau menyentuhnya mengisyaratkan kepada keharusannya untuk beberapa tujuan berikut. Iaitu 1, semata-mata menyatakan kemesraan dengan pesakit. Nombor 2, mengetahui kadar sejuk panas badannya supaya dapat diambil tindakan sewajarnya selepas itu. Ketiga, memeriksa pesakit untuk mengesan penyakitnya supaya dapat diberikan ubat yang sesuai dengannya. Keempat, sebagai menyempurnakan syarat ruqyah yang memang menghendaki pesakit diusap dan disapu badannya sebegitu. Dan yang kelima, tangan orang-orang soleh dan doanya juga mempunyai keberkatan tersendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seharusnya dijadikan sebagai ikutan dan tauladan. Ia boleh dilakukan selagi tiada dalil yang mengkhususkannya dengan baginda SAW. Jadi dalam masalah ni tak ada dalil yang mengkhususkan ini untuk Nabi saja. Tidak. Orang lain pun boleh. Orang lain pun boleh. InsyaAllah ada keberkatannya. InsyaAllah begitulah. Boleh. Terutamanya orang yang mengamalkan ruqyah tu. Cuba tengok Sayyidatina Aisyah tu. Dia pegang tangan Nabi dan dia baca. Memang kadang-kadang tu setengah-setengah bacaan itu dia ada isyarat-isyarat tangan apa tu. Sentuh bahagian-bahagian tertentu. Sapu daripada kepala sampai ke bawah misalnya. Itu memang ada. Nabi SAW ajar begitu. Dan itu nampaknya tidak khusus dengan Nabi. Sahabat-sahabat pun ada buat juga begitu. Kalau ada caranya begitu, mungkin cara lain lagi, tiup misalnya, tiup macam sembur sikit-sikit air liur tu keluar. Itu pun ada juga pada tempat-tempatnya. Di sini tak adalah begitu, dia sapu saja. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Jika tidak ada menimbulkan apa-apa masalah lah, apa-apa fitnah. Baik. Habis takat itu ya. Seterusnya kita pergi kepada hadis seterusnya, iaitu Ibnu Katsir kata apa ni, Imam Abu Daud kata Ibnu Katsir meriwayatkan kepada kami, katanya Sufyan meriwayatkan kepada kami daripada Mansur, daripada Abi Wa'il, daripada Abi Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah SAW bersabda, berilah makan kepada orang yang lapar, pelawatlah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang tawanan. Bebaskanlah orang tawanan. Baiklah, siapa Ibnu Katsir perawi ini? Ibnu Katsir Al-Abdi Al-Basri. Abu Abdullah adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada saudaranya Sulaiman. Sulaiman 50 tahun lebih tua daripadanya. Selain itu beliau juga meriwayatkan hadis daripada Syu'bah Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibrahim bin Nafi' Al-Makki, Hammam dan lain-lain. Bukhari, Abu Daud, Az-Zuhli dan lain-lain pula adalah antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan daripadanya. Muhammad bin Katsir adalah seorang perawi thiqah, lagi ilmuwan, dia ni fadil, banyak ilmunya. Beliau meninggal dunia ketika berumur 90 tahun pada tahun 223 Hijrah. Itu tentang Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir pengarang tafsir itu, tidak. Ni lainnya. Ni Al-Abdi, Abu Abdullah. Itu Ibnu Katsir. Itu Muhammad bin Katsir. Okey.
Oh, saya tak ada tulis di sini. Ibnu Katsir, Muhammad Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni maksudnya Muhammad Ibnu Katsir. Katanya Sufyan. Sufyan ni Sufyan mana? Sama ada Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Kedua-duanya boleh. Tetapi dalam banyak riwayat disebutkan Sufyan Ats-Tsauri yang dimaksudkan di sini. Andai kata itu Sufyan bin Uyainah boleh. Sebab apa? Kedua-duanya adalah murid Mansur bin Al-Mu'tamir. Kan Sufyan ni meriwayatkan daripada Mansur. Mansur mana? Mansur bin Al-Mu'tamir. Sufyan bin Uyainah pun anak murid Mansur. Sufyan Ats-Tsauri pun anak murid Mansur. Kemudian dan guru Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir. Kedua-dua mereka tu guru kepada Muhammad bin Katsir. Dan kedua-duanya sama kuat. Tidak kata yang ni kurang kuat ke. Jadi berbeza pula kedudukan hadis. Tak sama kuat. Sama-sama imam. Jadi tak ada masalah lah. Kalau Sufyan itu kita tidak dapat pastikan Sufyan mana satu. Tak ada jadi masalah. Tidak menyebabkan hadis itu kalau Sufyan ini jadi sahih, Sufyan ini jadi hasan sahaja. Atau Sufyan ini jadi dhaif. Tak timbul masalah itu. Semuanya perawi sahih. Dan kedua-duanya adalah guru kepada Muhammad bin Katsir. Ibnu Katsir tadi. Okey. Mansur bin Al-Mu'tamil daripada Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah daripada Abi Musa Al-Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah makan kepada orang yang lapar. Di sini ada 105. Bila sesiapa baca silakan, siapa nak baca silakan. Siapa nak baca? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa? Saya baca. Siapa ni? Fuad. Fuad, ya silakan. Ya. Silakan. 105 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah memberi makan kepada orang yang lapar itu sunat hukumnya. Selama orang yang lapar itu tidak sampai ke peringkat terdesak atau darurat. Kalau sudah sampai ke peringkat darurat, maka wajib kifai hukumnya. Kifai. Wajib kifai hukumnya jika lebih dari seorang dari kalangan orang-orang kaya atau orang-orang senang mengetahui tentangnya. Dalam keadaan hanya seorang yang kaya atau senang sahaja mengetahui tentangnya pula, maka hukumnya wajib aini. Kalau seorang saja yang tahu, dia yang senang, dia yang kaya, wajib aini, fardu ain atas dia bagi makan itu. Kalau ramai, mana-mana seorang bagi makan kenyang, selesailah. Terlepaslah daripada dosa. Kalau tidak berdosa semuanya. Itu makna wajib kifai. Maksudnya fardu kifayah lah. Kalau ramai ada, fardu kifayah. Tetapi takut-takut kita duduk orang Kelantan kata badi harap. Badi harap tahu-tahu saja. Tak dapat apa pun orang yang lapar tu. Janganlah sampai begitu. Janganlah sampai begitu. Hendaknya adalah yang bagi tu. Kalau jelas orang saja ada, yang lain tak ada. Itu wajib lah tu. Wajib aini. Maksudnya fardu ain lah. Wajib aini tu. Wajib kifayah itu fardu kifayah. Begitu. Kalau sampai peringkat tu. Kalau tak sampai peringkat tu memang sunat lah hukum. Sunat. Bagi makan ni orang lapar ni sunat secara umumnya. Kalau tak sampai peringkat terdesak, peringkat darurat. Kalau sampai lapar tu sampai nak jadi mendorong dia mencuri, itu darurat tu. Darurat tu. Nak rampas makanan yang ada di hadapan orang tu sampai begitu perasaan dia. Itu darurat tu maksudnya. Ketika itu wajib. Sebab apa? Wajib tu difahami daripada perintah. Perintah Nabi. Ni perintah Nabi. Berilah makan kepada orang yang lapar. Apa ni? Disebutkan at'imul ja'i'. Ni amar, perintah. Perintah itu pada asalnya memberi makna wajib. Kecuali mengikut jumhur ulama, dia kata pada dasarnya sunat. Jadi wajib juga di sini sekiranya
dalam keadaan-keadaan tertentu. Gitu maksudnya. Teruskan lagi Fuad, teruskan. Mana tadi? 106. Sekejap ya. Ya. Oh, sekejap. 106. Teruskan. 106. Perintah melawat orang sakit pula menurut Ibnu Battal mungkin memberi erti wujub kifai atau fardu kifayah, dan mungkin juga ia hanya memberi erti sunat sahaja sebagai galakan supaya berkasih sayang, tolong menolong, menjalinkan hubungan persaudaraan dan menggembirakan hati pesakit. Ad-Dawudi yakin ia memberi erti wujub kifai atau fardu kifayah. Sementara jumhur ulama pula berpendapat melawat orang sakit itu pada asalnya hanya sunat sahaja, tetapi boleh jadi kepada orang-orang tertentu ia sampai ke peringkat wajib aini ataupun fardu ain. Kalau mengikut setengah-setengah ulama memang dikata wajib melawat orang sakit ni. Kalau pakai yang wajib tu berat juga kan. Tapi wajib kifai lah. Jangan sampai tak ada langsung orang pergi melawat. Itu sedih juga tu. Jadi mana-mana orang Islam yang sakit kena ada orang pergi melawat dia. Kalau dia tak ada keluarga, kena tanya khabar dia juga lah. Kena ambil hal juga. Jangan sampai dia sendirian. Kita tahu tapi kita tak pergi melawat. Itu tak kena. Berdosa tu. Kalau tak ada seorang pun pergi melawat. Itu wajib kifai. Menurut setengah-setengah ulama lah. Tapi kalau mengikut jumhur ulama, ia sunat pada dasarnya. Tetapi bergantung kepada keadaan hubungan orang tu dengan seseorang tu, dengan orang sakit tu, misalnya mak dia misalnya, dan tak ada orang lain dah kalau tidak dia. Dalam keadaan itu dia kena pergi melawat lah, wajib lah. Dosa lah kalau tak pergi melawat, dosa atas dia sendiri tu. Tak ada kena mengena dengan orang lain. Kalau orang lain pergi pun tak lepas dia. Sebab kalau orang lain pergi pun tengok saja. Kalau sampai nak apa nama ni, membersihkan najis dia dan sebagainya, orang tak akan buat benda tu kecuali anak. Jadi anak tu dalam keadaan itu wajib. Wajib aini. Wajib aini. Isteri ke, suami ke, anak ke, ayah kita ke, yang itu boleh jadilah dalam keadaan itu. Mungkin sunat tu dia naik lagi, sunat muakkad kalau kawan tu kawan rapat ke misalnya. Jadi hukum tu dia bergantung kepada keadaan orang tu, hubungannya dengan kita. Tapi pada dasarnya sunat lah. Memang kalau kita buat tu dapat pahala lah, ikut mana-mana pun. Ikut mana-mana pun dapat pahala. Itu berkenaan dengan udul marid. Melawatlah orang sakit ini. Ini pun perintah juga. Perintah, amar juga. Al-amru lil wujub asalnya. Amar itu memberi makna wajib. Sebab itu ada ulama yang kata wajib. Kalau ulama yang kata tidak wajib pun, ada keadaan-keadaan tertentu dia wajib juga. Begitu. Cuma secara umumnya tidaklah wajib. Bergantung kepada hubungan orang tu, orang sakit tu dengan orang tadi yang perlu atau tidak pergi melawat itu, wajib atau tidak melawat itu. Wa fukkul aniyah. Ini yang ketiga. Fukkul aniyah. Teruskan itu. 107. Ya. 107. Menurut jumhur ulama, perintah membebaskan orang tawanan itu fardu kifayah hukumnya. Jika ia perlu ditebus dengan wang, maka wang Baitul Mal boleh digunakan. Orang-orang Islam yang dipenjarakan secara zalim atau terperangkap dalam tahanan musuh juga perlu dibebaskan dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan menggunakan wang dan juga kuasa pemerintahan. Kadang-kadang berlaku kan, macam kita di sinilah, terperangkap dengan apa-apa sebab lah, jadi terfitnah dengan apa-apa sebab di Thailand tu, misalnya tak boleh nak lepas, kecuali dengan campur tangan kerajaan. Kena melibatkan kerajaan lah. Kalau tidak perlu melibatkan kerajaan, ya perlu selesailah. Tak boleh dalam keadaan tertahan begitu
menyusahkan dia tu. Begitu mana persaudaraan Islam tu Nabi ajar kena begitu. Apa lagi kalau dalam perang? Dengan sebab perang tu ditawan. Jadi kalau perlu kepada tebusan kita bayarlah. Kalau tak ada Baitul Mal kena kira jugalah supaya boleh lepas. Kalau pihak musuh tu, tentera musuh pun ada juga yang kita tawan, mungkin boleh dengan cara bertukar-tukar tawanan itu. Ikut mana-mana pun kena ada usahalah. Jangan terus dipenjara, terus ditawan begitu, dan mungkin juga diseksa, dihukum dengan macam-macam hukuman. Itu tak boleh dibiarkan. Orang Islam mesti ambil berat dalam perkara ini. Kalau perlu melibatkan kerajaan, kuasa pemerintahan pun kena guna. Tak boleh biarkan orang Islam itu tanpa diberikan pertolongan. Itu maksudnya. Seterusnya kedudukan hadis ke 3105 ini sahih. Ini hadis sahih. Ia dikemukakan juga oleh Bukhari, Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Dengan sanad yang sama juga Imam Bukhari meriwayatkannya di dalam sahihnya. Di bawah bab qaulillahi ta'ala kulu min tayyibati ma razaqnakum. Di bawah bab ni Imam Bukhari dengan sanad yang sama. Dengan sanad yang sama. Tetapi satu perkara ini memang benar kata pengarang Al-Manhal. Al-Manhalul Azbul Mawrud. Ini kitabnya saya tunjuk ya. Ini kitabnya mana ni? Ini kitabnya. Ini kitabnya. Ini kitab tapi tak sempat disempurnakan oleh pengarang dia sebab dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia. Ini Syekh ni. Syekh Mahmud Muhammad Khattab Al-Subki. Ni orang Mesir. Orang Mesir ni. Lepas tu disambung oleh anaknya. Anaknya pun mati juga. Tak habis juga. Baik, kitab ni selengkapnya boleh tengok sini ya. Ini selengkapnya. Ni ada 10 jilid. 10 jilid ni pun tak habis lagi. Tak habis lagi. Banyak lagi. Okey. Apa dia kata? Itu boleh ditengok dalam kitab tadilah. Memang benar kata pengarang Al-Manhal bahawa hadis ke-3105 ini tidak sesuai berada di bawah tajuk bab ke-11 di atas. Tak sesuai dia kata. Kerana di dalamnya tidak tersebut langsung tentang mendoakan orang sakit supaya sembuh ketika melawatnya. Sedangkan tajuknya begitu. Itu penting tu. Doa kepada orang sakit ketika pergi melawatnya. Sedangkan dalam hadis ini 3105 ni tak ada sebut cerita tu. Yalah ada lah suruh pergi melawat orang sakit. Tapi baca doa atau mendoakan untuk dia itu tak ada. Jadi tak berapa sesuai. Kata beliau, ia sepatutnya terletak di bawah tajuk bab seperti babul amri bi'iyadatil marid, bab perintah melawat orang sakit, sebagaimana telah dibuat oleh Al-Baihaqi di dalam sunannya. Al-Baihaqi makna sebelum dia kemukakan hadis ini tajuk yang dia buat. Maknanya di sini pun sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitu. Tetapi macam mana Imam Abu Daud terletak di sini? Terletak di sini. Di dalam sesetengah nuskah hadis ini tiada pun di sini. Hadis ini tak ada di sini. Nuskah itulah yang dipakai oleh Ibnu Ruslan dan Al-Aini untuk syarah mereka. Syarah Abu Daud oleh Ibnu Ruslan dan Al-Aini tak ada hadis ini di sini. Ini ada dalam setengah-setengah kitab berdasarkan setengah-setengah nuskah Sunan Abi Daud. Sebab itu penting kita kena tahu bahawa nuskah Abu Daud ni ada beberapa dan sebahagiannya kita telah bincangkan semasa sebelum baca kitab dulu sebagai muqaddimah dahulu. Ini yang disebutnya ya. Kita tengok sini. هذا الحديث غير مناسب للترجمة فكان المناسب ذكره تحت ترجمة خاصة كباب الأمر باب الأمر بعيادة المريض كما صنع البيهقي وفي بعض النسخ إسقاطه dalam setengah-setengah nuskah tak ada pun hadis ini. Tak ada di sini.
Ni cuba kita tengok ya. Ini sekejap ya. Ni kalau kita tengok di dalam Syara'aini. Ni Syara'aini. Syara'aini. Cuba kita tengok. Di sini tak ada. Selepas daripada hadis 1540, ni. Cuba tengok ni. Selepas hadis Sa'ad tadi, tak ada. Tak ada. Terus hadis yang kita belum baca selepas ni. Hadis tadi tak ada. Tak ada ya. Begitu juga di dalam Syarah Ibnu Ruslan. Mana tadi? Di dalam Syarah Ibnu Ruslan, ini Syarah Ibnu Ruslan. Ni hadis Sa'ad tadi, lepas hadis Sa'ad ni tak ada terus. Ni bab lain, masuk bab lain. Babud du'a lil marid 'indal 'iyadah. Ni hadis lepas ni lah. Jadi yang tu tak ada. Tetapi di dalam beberapa syarah ada. Macam Aunul Ma'bud, Badlul Majhud, dan beberapa lagi yang lain, itu memang ada. Syarah yang baru oleh Syekh Arab Saudi ni, ini pun ada. Ini pun ada. Riwayat Ibnu Kathir ini. Muhammad bin Kathir. Riwayat ini ada. Riwayat Baihaqi, Baihaqi ada sebut hadis ini dan bukan dia letak di bawah tajuk seperti Imam Abu Daud ini. Jadi kenapa berlaku begini? Kira-kiranya ini kesilapan penyalin lah. Kita katakan kesilapan penyalin. Penyalin yang ramai kemudian tu berlapis-lapis tu, generasi demi generasi itu salah letak lah. Begitulah. Kita nak kata Imam Abu Daud tersalah pun ialah sebagai manusia mungkin juga dia tersalah. Tapi mungkin dia bukan dia yang tersalah di sini. Orang lain. Sebab apa? Tidak begitu sesuai kandungan dia. Sebab hadis ini dia mesti sesuai dengan tajuk bab itu. Begitu caranya. Baik, kalau kita tengok di sini yang sesuainya iaitu cuba kita tengok. Kita tengok dalam Syamilah ni. Okey. Dia ada. Di bawah ni. Ini sesuai lah. Perintah supaya melawat orang sakit. Sesuai lah hadis ni. Memang pun begitu Nabi suruh melawat. Tapi tak ada sebut ketika melawat tu doa untuk orang sakit. Itu tidak sesuai. Kita pakai ini berdasarkan nuskhah yang ada. Jadi terletak di sini. Hadis ni terletak di sini. Cuma perlu tahulah. Ulama ada sebut di dalam cara-cara macam-macam lah. Antaranya yang sebutkan kurang sesuai, tak berapa sesuai di sini. Baik, kalau kita tengok. Ini Sunan Kubra Baihaqi. Babul Amri bi'iyadatil marid. Ini Sunan Kubra Baihaqi jilid 3. Di bawah ni, di bawah hadis tadi lah. Cuba kita tengok sanad ni. Cuba kita tengok sanad. Sampai di sini Muhammad bin Kathir. Ni sanad pasal Baihaqi ni dia di bawah lagi daripada imam-imam besar hadis itu. Dia ni di bawah lagi. Ada beberapa perawi lagi di bawah ni. Adapun Imam Abu Daud terus daripada sini. Terus daripada sini. Muhammad bin Kathir. Jadi kira-kiranya riwayat yang sama lah ini hadis ni. Bukhari pun ada juga meriwayatkan daripada Muhammad bin Kathir. Tapi tidak diletaknya di bawah tajuk seperti ini. Gitu. Jadi rasanya setakat itulah dulu untuk malam ini. Mana tadi? Habis dah. Alhamdulillah. Setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam.
Boleh faham ke? Boleh. Maulana. InsyaAllah. Boleh Mak. Ada apa persoalan ke? Tak ada. Ada lah Maulana. Sila. Terima kasih Cikgu Rashid ni. Soalan saya ni ringkas saja. Pertama tentang ucapan Bismillah. Ya, Yang afdal Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? semuanya boleh. Semuanya boleh. Ada belakang. Jadi kata tasmiyah ni ucapkan bismillah, paling ringkasnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tempat-tempat tertentu. Kalau nak semula binatang bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Itu sunnah Nabi. Nak buat benda-benda yang munasabah lah, kita kata bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang menyebabkan cabut nyawa binatang tu, walaupun dia binatang, walaupun halal untuk kita sembelih, kita tidak dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab tidak sesuai sifat ar-Rahman ar-Rahim tu dengan perbuatan kita tu. Bismillahi wallahu akbar. Begitu. Atau paling ringkas bismillah saja boleh. Seperti mana dalam hadis tadi ada sebut bismillah, tapi dalam setengah-setengah riwayat cerita yang sama tak ada sebut bismillah. Boleh sajalah, yang mana-mana pun boleh. Dan satu kemudian tentang haji wada' Nabi ni. Ya. Saya tak faham mengapa Nabi tidak boleh menukar niat haji kiran pada haji tamattu' hanya kerana dia telah membawa binatang kurban. Apa tu? Saya kurang jelas lah Maulana. Memanglah kalau orang bawa binatang kurban dia tak boleh buat begitu. Itu hukum yang kita dapatnya. Pengajarannya. Kalau orang dah bawa binatang kurban, tak boleh. Kalau tidak bawa, boleh. Mengapa ya? Ya? Mengapa? Kita tak tahu lah tu. Memang hukum ya. Dan Nabi SAW pun tak tahu sebenarnya. Sebab itu dia kata, lawis taqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiah. Dia kata begitu. Kalaulah aku tahu perkara akan datang, seperti aku tahu perkara yang lepas. Yang lepas tu kan kita tahu kan, kemarin kita macam mana, kemarin dulu macam mana kita tahu kan. Nabi kata, kalau aku begitu, nescaya aku tak bawa bersama binatang kurban itu. Mana dia pun baru tahu ketika itu. Jadi ni kira-kiranya hukum daripada Allah. Hukum daripada Allah. Dan bukan khusus dengan Nabi, orang lain pun yang bawa binatang kurban dia tak boleh. Tak boleh tukar. Bukan khusus dengan Nabi ya. Orang lain pun sama. Gitu. Dan satu lagi Nona, tentang menyebarkan gambar pesakit ni melalui WhatsApp dan sebagainya ni, bukankah ia macam kita menyebarkan aib pesakit juga? Kadang-kadang nampak macam teruk lain sangat kan? Yang seeloknya, kalau yang tak elok tu jangan tunjuklah. Gini. Panduannya begini, benda ni kita boleh fikir sendiri kan, dengan perasaan kita, dengan fikiran kita boleh buat keputusan sendiri. Dan orang yang buat tu pun dia pun tahu, kadang-kadang dengan niat. Dengan niat. Jadi begini, bagi saya sama ada yang baik ke, yang buruk ke, tak usahlah kita kongsikan umum begitu. Kalau baik sekalipun, kita bahagia, kita seronok, kita suka. Berapa ramai orang yang tengok, orang yang susah. Orang yang susah. Kita duk tunjuk kita pergi melancung sana, melancung sini. Seronok makan itu, makan ini. Berapa ramai orang yang tak makan? Berapa ramai orang yang tak boleh pergi? Nak pergi dalam negara pun tak boleh. Susahnya. Jadi kena jagalah hati, perasaan. Begitu juga yang tak baik pun, yang kata melawat ni, saya terlupa nak sebut tadi. Melawat orang sakit. Jika pesakit itu senang dengan lawatan kita. Ada juga orang pesakit memang tak suka. Kalau dia sakit memang dia tak suka orang pergi ramai-ramai. Jangan pergi. Itu yang lebih kita jaga lagi. Patut kita jaga. Jangan pakai zahir hadis ni, suruh pergi melawat jadi. Sebab Nabi sebut begitu, kebanyakan orang suka dilawati, dikunjungi. Kalau tidak dia kesepian. Tapi bukan semua orang macam tu. Ada sahabat saya yang saya kenal, memang dia tak suka. Jadi kita kena meraihkan perasaan dia, itu yang lebih utama. Gitu. Yang kata melawat ni pun bukan wajib lah, sunat lah. Kalau dia tu suka, kalau menyebabkan dia tu jadi susah hati, menyebabkan dia jadi resah,
Dia jadi tak tenang. Apalagi kalau orang sebar gambar dia pula yang nampak teruk tu. Memanglah bila sakit kan, memang nampak teruk lah orang ni. Yang comel, yang handsome biasa pun dia akan jadi macam lain bila sakit. Jadi seelok-elok janganlah dikongsikan benda-benda begitu. Sama ada baik ataupun buruk. Sekadar orang-orang yang rapat dengan kita sudahlah. Sudahlah begitu. Jangan jadi bahan tontonan umum. Itulah yang saya faham begitu. Dan itu pun yang dimaksudkan dalam hadis sebenarnya. Ya. Ada lagi, satu lagi kalau boleh. Siapa? Terima kasih Maulana. Sama-sama. Satu lagi. Kita lewat kan. Kalau boleh selepas ini pukul 9 lah. Pukul 9. Jadi ada sempat sikit masa boleh bincang kan. Kalau kita start pukul 9 suku tu lambat sangat. Ya. Waalaikumsalam. Ya, satu lagi. Pasal yang tadi lah, cuma nak tambah sikit soalan yang saya mahu juga lah. Maknanya kena melawat pesakit tu, adakah kita perlu tanya dulu daripada ahli keluarga dia untuk datang melawat? Macam mana? Seeloknya begitu. Bagi saya begitu. Saya sendiri tak senang sebenarnya. Kalau tiba-tiba mari kan, kita tidak bersedia. Saya sendiri tidak suka. Saya rasa orang lain pun begitu. Jangan kita buat macam zaman dulu. Orang zaman dulu tiba-tiba dia datang, patutlah dia tak ada telefon, tak ada alat perhubungan macam sekarang ni. Macam kita sekarang ni segala kemudahan dah ada. Kalau dia rasa cukup dengan bercakap melalui telefon pun okey. Cukuplah sekadar itu. Tak perlulah pergi ke rumah dia. Tak perlu. Tapi kalau dia tu nampak suka dengan kedatangan kita, kunjungan kita, ya, memang ketika itulah maksud hadis-hadis ni berlaku ni. Ketika itulah. Tapi dalam keadaan tak suka, jangan. Jangan. Kena bagi tahu dulu. Bagi saya dalam zaman sekarang kita lah, bukan keadaan sakit saja, keadaan biasa pun kena bagi tahu. Sebab orang-orang zaman sekarang ni kan dia sibuk, tidak seperti orang zaman dulu. Orang zaman dulu dia nak ambil masa, dia duduk buat di atas tangga depan rumah. Orang tu banyak kita dapat tengok suasana tu. Sekarang ni tidak begitu. Orang sibuk. Semuanya sibuk. Kalau ada hari Minggu, hari cuti pun jangan kita ingat hari cuti ni boleh. Jangan. Hari tu dia nak rehat. Dia nak buat apa pun. Kena fikir begitu. Allah SWT dah bagikan alat perhubungan banyak. Kita boleh guna alat-alat itu sekarang ni. InsyaAllah. Bagi saya gitulah yang terbaiknya. Wallahu a'lam. Setakat itulah dulu untuk malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan jamaah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Maulana.